Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita mulakan dengan product sharing. Okay, dah nampak slides. So, tanpa membuang masa, jom kita start dengan speaker pertama untuk buat product sharing hari ini berkenaan dengan Imkian Poland. Okay, dipersilakan PM Razif. Okey, dengar suara Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya Abdul Razif Abdul Rahman. Saya akan share mengapa ada bunga. Okey, mengapa ada bunga. Saya banyak juga dapat soalan. Orang tanya mengapa ada bunga atau polen ni dimakan dengan linzi. Okey, hari ini saya akan terangkan mengapa ada bunga. Okey, mengapa ada bunga atau bee pollen menjadi keperluan dalam kehidupan harian kita. Dan bagaimana nak pilih dia bunga yang tepat. Okey, kat sini nak pilih dia bunga yang tepat, maksudnya polen yang tepat. Okey, kurniaan yang ada depan mata tetapi tak semua hargai. Real food atau makanan yang lengkap dengan kepelbagaian nutrisi untuk bantu organ dan sistem tubuh berfungsi dengan baik dan sihat. Pemilihan makanan zero nutrisi mengakibatkan ramai dari kita hari ini tidak punya cukup nutrisi untuk badan berfungsi dengan baik. Dekat sini kita kena makan real food. Real food adalah makanan yang sebenar. Jadi kalau macam selalu kita makan makanan-makanan yang macam makanan yang makanan proses. Jadi dia akan bagi badan kita tak cukup nutrisi. Okey, ni sama ada semula jadi versus sintetik. Untuk mendapatkan nutrisi lengkap, yang terbaik adalah dalam bentuk yang paling hampir dengan kejadian asal, di mana ada variasi nutrien yang asal, bukan tambahan. Secara semula jadi sebab sumber semula jadi dikenali badan untuk dicerna, diserap, digunakan dan untuk dikumuk. Jika berlebihan, ia tidak berkumpul dan membebankan badan. Dekat sini kalau bahan semula jadi, badan kita kenal. Bila badan kita kenal, dia bila lebih dia akan buang. Itu yang pentingnya kita makan makanan semula jadi. Berbanding sintetik. Sintetik ni badan kita tak kenal. Bila dia tak kenal, dia akan tersimpan ataupun beban dalam badan. Lama-lama dia akan membebankan hati kita. Okey? Okey, ni keperluan nutrisi untuk tubuh badan manusia. Keperluan nutrisi untuk tubuh badan. Dia terdiri pada dua makronutrien. Yang ni diperlukan dalam kuantiti yang besar. Terdiri daripada protein, karbohidrat dan lemak. Manakala mikronutrien diperlukan dalam kuantiti yang lebih kecil, tetapi tetap penting untuk tubuh badan. Dia terdiri daripada vitamin, mineral dan phytonutrien. Phytonutrien ni adalah terdiri daripada antioksidan. Okey, ni yang tadi kita sekarang cerita tentang mikronutrien. Makronutrien ni semua dah tahu, seperti ada dalam protein ni, ada dalam makanan harian kita seperti nasi, daging, ayam. Yang ni kita cerita tentang makronutrien. Okey, makronutrien ni dia terdiri daripada vitamin larut air, vitamin larut lemak, makromineral dan juga mineral suri, iaitu trace mineral. Okey. Vitamin larut air ini terdiri daripada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 dan vitamin C. Vitamin B1, B2, B3 dan B6 dia untuk tenaga kita. Dia untuk tenaga kita. Manakala yang lain-lain B5 dan 7 ni pun penting juga. B9 ni penting untuk pembahagian sel, penting untuk ibu-ibu yang yang sedang merancang untuk hamil dan juga yang sedang hamil. Dan juga B12 ni untuk penghasilan sel darah merah. Ini adalah vitamin larut air. Vitamin larut air ni ada dalam bee pollen. Okey, seterusnya adalah vitamin larut lemak.
vitamin larut lemak terdiri daripada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Orang panggil vitamin larut lemak ni adalah apa dia panggil adik. Okey, vitamin A ni untuk bantu penglihatan dan fungsi organ. Dia bagus untuk kita punya mata. Yang ni pun ada dalam B pollen. Di vitamin D ni untuk food, dan vitamin D dan E untuk sistem imun kita, untuk sihatkan kita punya sistem imun. Dan vitamin K ni adalah untuk diperlukan untuk aktiviti pengumpalan darah. Dia untuk mengumpalkan darah kita bagi lekat. Kalau ada pendarahan kan, kita perlukan vitamin K ni untuk dia lekatkan. Ini vitamin larut lemak. Okey, manakala mikromineral, keperluan dia lebih 100 mg sehari. Dia terdiri daripada kalsium, fosforus, magnesium, sodium, klorida, potasium dan sulfur. Kalsium ni semua, magnesium, fosforus, sodium, klorida, potasium, sulfur ni pun ada dalam B pollen. Dia terdiri daripada tadi mikronutrien. Dan ni semua penting Dia memang okey, seterusnya kita teruskan. Manakala mineral surit, dia keperluan dia walaupun dia keperluan dia 1 hingga 100 mg sehari, memang kita nampak macam sikit, tetapi dia sangat penting sangat penting. Dia terdiri daripada zat besi, mangan, kuprum, zinc, iodin, selenium. Benda yang saya sebutkan mineral surit ni walaupun dia sikit dia keperluan dia sikit dalam sehari, tetapi dia memang sangat penting. Dan kat sini saya nak tekankan antara banyak ni 6 ni mineral ni, zat besi adalah kebanyakan orang kurang. Badan dia kebanyakan kurang. Kebanyakan daripada kita kurang zat besi. Dan simptom-simptom yang kita boleh tahu bila zat besi kurang adalah rambut gugur, nipis, degupan jantung tak serata. Ini adalah kekurangan zat besi. Letih, tak aktif, kaki tak boleh duduk diam. Lingkaran mata gelap, susah tidur, tangan sejuk, tak tahan sejuk. Ini pun kurang zat besi. Kuku mudah patah, tak mudah fokus dan sakit sendi. Ini antara simptom-simptom kekurangan zat besi. Dekat sini kekurangan zat besi yang dia cakap sebenarnya menyatakan zat besi membekalkan oksigen kepada sel. Jadi dia memang sangat penting untuk badan kita. Tetapi zat besi ni orang selalu kurang. Jadi dan juga macam mana yang orang yang kurang zat besi ni disebabkan apa? Kebanyakan kuat bersenam. Kuat bersenam pun boleh kurang zat besi. Lepas tu ada macam orang sekarang dia potong purut nak kurus tu, yang potong sikit purut tu yang bagi buang purut tu, tu pun akan menyebabkan kekurangan zat besi pada badan. Fibroid pun akan mengurangkan zat besi. Stres dan ibu menyusu pun kekurangan zat besi. Jadi di sini penting zat besi Mineral surit ni yang saya sebutkan, zat besi, mangan, kuprum, zinc, iodin, selenium ni ada di dalam B pollen. Jadi kat sini zat besi kita nampak macam kecil keperluan dia, tetapi dia sangat penting pada badan. Okey. Dan dia bermanfaat untuk penghasilan sesetengah hormon. Jadi bila tak ada zat besi ni, dia akan menyebabkan hormon tak stabil. Okey, mengapa YK pollen? Mengapa kita pilih di sini mengapa YKB pollen Shuanghu? Secara umum digelar makanan yang lengkap kerana terkandung variasi mineral zat besi, asid amino, enzim, koenzim, antioksida dan sebagainya. Dan juga YK pollen kita B pollinated, iaitu dipilih oleh lebah sendiri dari bungaan yang grade tinggi. Sebab apa kita tekan kat sini dipilih oleh lebah, sebab ada juga pollen yang wind daripada angin yang daripada angin tu akan menyebabkan alahan. Yang di sini kita boleh cakap
Shuanghu sendiri menyatakan tidak cetus alergi dan alahan dan tidak membebankan organ. Jadi dia selamat dimakan untuk siapa yang ada alahan, dia memang selamat, dia tidak cetuskan alergi. 100% dia bunga asli, tanpa sebarang bahan tambahan tiruan dan sintetik. Membekalkan lebih 200 nutrien lengkap yang diperlukan oleh badan. Selamat untuk semua termasuk ibu mengandung dan juga anak-anak kecil. Kita punya pollen dekat sini dia kita punya pollen YKB pollen Shuanghu dia ada dua. Yang ni kapsul, yang ni sachet. Satu sachet Sachet ni satu sachet ni ada 5 bersamaan dengan 5 biji kapsul. Jadi siapa yang tak boleh makan banyak tu dia boleh ambil yang sachet ni. Satu sachet ni bersamaan dengan 5 kapsul pollen. Okey. Manfaat dia bunga YK pollen. Dia bermanfaat untuk kesihatan sel, termasuk untuk pertumbuhan rambut yang sihat, kulit yang lebih glowing dan menguatkan fizikal anak-anak. Okey. Kenapa saya cakap kulit yang lebih glowing Sebab bila badan kita cukup nutrisi, dia akan dalaman kita cukup nutrisi, dia akan zahir kat muka dia akan zahir di luar. Jadi dia memang akan mencantikkan kulit. Kandungan beta karotin, antioksida dalam pollen menawarkan fungsi awet muda. Awet muda bukan sahaja pada luaran, malah dalaman. Beta karotin ini adalah antioksida. Memperbaiki keadaan anemia. Ini macam tak cukup darah, dia membantu juga. Bantu keseimbangan sistem endokrin, sistem hormon. Bantu kawal atur kolesterol dalam darah, membekalkan nutrisi dan bermanfaat untuk organ penting termasuk jantung, sistem saraf dan tulang. Okey. Ini antara manfaat-manfaat YK pollen Okey. Dia bunga YK pollen untuk kulit. Dia melembut dan mencerahkan kulit, menambahkan kelembapan pada kulit, mencegah kedutan dan menambah keanjalan, mengurangkan bintik hitam, awet muda dan mengalakkan pertumbuhan sel yang sihat dan glowing sepanjang masa. Yang glowing sepanjang masa ni bila makan selalu, badan dalaman kita cukup nutrisi, sel-sel kita cukup nutrisi, insya-Allah kita akan nampak di muka. Jadi dia glowing sepanjang masa ni dia tak perlu pakai makeup, tetapi dia nampak di luar, Bila dalam sihat, badan semua cukup nutrisi, insya-Allah dia akan nampak di luar. Okey, sekarang sini siapa yang perlu makan YK pollen? Pesakit dengan penyakit kronik atau masalah kesihatan lain untuk bantu urus radang dan bekalkan nutrien pada sel yang dah rosak. Sekali lagi saya akan bagi tahu yang penyakit yang kronik yang perlu makan pollen ni. Kanak-kanak dan orang dewasa yang kurang makan makanan bernutrisi. Kalau kanak-kanak, kalau macam dengan orang dewasa yang kurang nutrisi, memang perlu makan pollen. Kalau kita bagi kanak-kanak makan pollen pun kita boleh nampak kesan pada anak-anak. Sebab anak-anak ni nak membesar kan, anak-anak perlukan nutrisi. Kalau makan pollen, insya-Allah badan dia cukup nutrisi, dia punya pembesaran, dia akan bantu pembesaran pada anak-anak. Individu yang aktif dengan refill nutrien yang hilang ketika beraktiviti. Ini contoh orang yang buat masa panjat bukit ataupun yang suka beraktiviti sukan, dia punya badan nutrisi kurang, kita tambah dengan pollen, senang. Sebab pollen ni semua lengkap, tadi saya cakap dia mikronutrien dan lengkap semuanya. Jadi orang yang banyak beraktiviti ni perlu makan pollen. Ibu mengandung dan menyusu, ini lagi lah yang sangat penting ibu mengandung ni dan menyusu makan pollen. Individu yang ingin maintain kesihatan, individu yang sedang dalam proses recovery atau sedang lalui healing crisis. Kedua proses ini perlukan nutrisi yang cukup. Dekat sini kalau macam ada orang nak recovery daripada apa-apa penyakit ataupun macam pembedahan ke, memang perlukan nutrisi. Nutrisi dan juga dalam masa healing crisis dalam masa healing crisis pun perlukan nutrisi juga. Boleh ambil pollen. Sebab kalau badan tak cukup kuat,
Sebab nak buang toksin kan, nak buang toksin kita nak top up dengan nutrisi. Kalau tak cukup nutrisi, badan kita tak cukup kuat. Jadi bila badan tak cukup kuat, kita akan terasa lemah. Jadi kat sini polen memang sangat-sangat membantu untuk healing crisis dan juga orang yang recovery daripada apa-apa pembedahan ke apa-apa penyakit, sesuai untuk ambil YK pollen. Okey, ini testimoni COVID-19. Yang ni Encik Fairuz. Dia, yang ni belakang ni saya dengar sendiri apa yang dia cakap. Dia menghidap COVID dan masuk ward Sungai Buloh. Dia masuk ward Sungai Buloh. Masa tu dia sendiri cakap rasa macam nak meninggal. Dia rasa memang teruk sangat dia masa tu. Waktu tu mak dia beri makan polen. Ada polen je dalam tangan. Masa tu waktu PKP tu memang tak ada produk. Nak dapat produk masa tu memang susah. Nak post lagi ambil masa ni memang kritikal lah. Dia memang kritikal. Jadi mak dia memang orang lama dah makan produk Syahur ni. Hampir dah lebih 20 tahun mak dia makan. Masa dia ni mak dia hanya bagi polen je. Dia cakap dia makan polen ni, dia tak kira kapsul. Dia telan dia cakap dia makan macam kacang. Sebab masa tu dia rasa dia memang tak ada harapan. Mak dia bagi dia polen, dia makan je. Dia cakap dia makan, dia ambil dia makan. Lepas tu dia cakap alhamdulillah dengan izin Allah pulih dari COVID dan kini terus amal produk Syahur. Dia masa dia makan tu, dia makan dalam beberapa hari dia rasa badan dia semakin okey dengan polen dia. Alhamdulillah dengan polen ni. Dalam beg ni kan dia bawa sentiasa polen. Ada polen dalam beg ni. Dia letak polen ke mana-mana pergi. Dia cakap lepas dia kena COVID tu dia rasa teruk kan. Tapi dia alhamdulillah dengan izin Allah, dia makan polen tu, dia sembuh daripada COVID tu dan dia keluar. Dia dapat recharge daripada dia sihat, dapat keluar daripada hospital. Lepas tu dia terus yakin dengan polen. Dia letak polen tu dalam beg, dia bawa ke mana-mana. Dia cakap kalau sekali jumpa dia bawa polen dalam beg dia. Dia tunjuk. Ni Encik Fairuz. Ini antara testimoni untuk COVID-19. Makan polen. Sebab apa penting polen masa COVID-19 ni? Sebab dia membekalkan nutrisi. Badan kita kalau macam-macam tengah demam tu, badan sebenarnya perlukan nutrisi nutrisi. Kita tak tahu nutrisi apa yang kita perlu. Tapi dalam polen ni dia ada macam-macam, semua dah lengkap. Jadi kita ambil je, dia dah insya-Allah cukup untuk dibekalkan pada semua apa yang keperluan badan kita. Okey, ini adalah kita punya polen. Dia ada dua macam saya cakap tadi, dia ada dalam bentuk kapsul, ada 150 kapsul. Dan juga yang ni granula, dia ada 30 sachet. Dalam ni harga untuk kapsul ni 123. Dan juga yang ni ada 30 sachet, ada 125. Satu sachet bersamaan dengan 5 biji kapsul YK pollen. Okey. Sekian saya punya sharing tentang polen ni. Saya harap pengusian saya ni bermanfaat. Kalau ada apa-apa yang silap daripada saya, yang baik daripada Allah. Okay, sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih Encik Razif di atas perkongsian tentang